kalau korang tengok dekat atas ni, dekat web address ni, Mavi punya website, mavi.global. Nanti saya akan masuk website Altron dan sebagainya lah. Okay, so first kali, semua orang kalau ikut saya punya sales funnel, saya ada funnel saya di mana first kali saya buat iklan di TikTok ke di mana-mana ke, semua percuma. Ilmu ni pun saya ajar percuma pada orang yang nak buat duit sangat lumayan secara dah masuk topik ni, saya buat selingan sedikit lah. Okay, orang selalu tanya saya tak pandai cari orang, dia orang katalah dia orang tak reti cari orang dan sebagainya. Saya pun tak reti cari orang guys. Kalau saya reti mungkin lain cerita dia lah. So apa yang saya buat sekarang ni, okay, saya buat marketing secara online, orang cari saya. Jadi saya tak cari orang tu. Orang PM saya, orang tanya saya. So itu perbezaan bila kita buat marketing online, dan semua benda ni dalam group support dia, group support saya ajar. Jadi daripada funnel saya, first step saya minta orang register percuma. Okay, register apa? Account Mavi. Itu yang saya nak bagi tahu kepada korang. Korang tengok Altron, korang tengok Coin, korang tengok FlipMe, korang tengok debit card, tetapi register di Mavi. Kenapa? Ada yang tanya macam tu. Di sinilah yang saya nak cerita supaya korang faham. Sebab Mavi ni adalah satu syarikat, Altron ni pula adalah satu syarikat. Mereka dah buat strategic partnership. Okay, kepakaran Mavi adalah untuk dapat seramai orang. Tanpa Mavi, orang semua mungkin tak kenal Altron, FlipMe dan sebagainya. Sebab apa? Mavi dia ada sistem affiliate di mana kalau kita buat marketing, kita akan dapat commission lah. Jadi sebab tu dia akan bawa ramai orang. Dan kalau korang understand dalam dunia kripto ni, dia kena ada ramai community baru satu-satu kripto tu akan boom. Dan community ni pula kena orang kata sangat-sangat sayang dia punya blockchain dia, dia punya teknologi dia. Jadi yang inilah yang Mavi buat sebenarnya. Dia bagi kita semua, macam saya pun dah semakin suka dengan Altron ni. Dulu tak pandang, dulu kita hanya tengok BNB, kita tengok Ethereum. Diorang tu BNB pun dah 300 juta. Rasanya community dia lah sangat-sangat strong, sebab tu dia on power. Okay, so kepakaran Mavi adalah dapatkan orang, kepakaran Altron adalah teknologi, sistem, semua dia orang buat. Jadi hari ni apa yang saya nak cerita kepada korang, nombor 1 tentang Mavi, nombor 2 apa dia Altron, tentang Altron, nombor 3 apa produk yang ada di dalam Altron dan penjualan dia semua di dalam Mavi. Okay, so first kali tentang Mavi, saya buka slide Mavi. Okay, ini adalah slide presentation Mavi. Now guys, macam saya dah cerita tadi, okay, saya nak cerita apa yang saya dah study, kenapa saya yakin dan kenapa saya rasa benda ni boleh pergi sangat jauh. Tetapi dalam semua benda di dalam dunia kripto ni ada risiko dia masing-masing. Jadi korang study, korang faham, kalau korang rasa benda ni adalah risiko yang korang boleh ambil, sama-sama kita buat. Kalau kata tak menjadi masalah. Sebab saya memang akan teruskan, saya tetap akan buat benda ni sebab benda ni bagi saya sangat-sangat powerful. Okay, alright. So ini yang saya kena share dengan semua orang sebab ini adalah gambar yang saya ambil sendiri dengan phone saya di Malaysia. Okay, ini adalah pre-launch Mavi di Malaysia. Ketika ni saya baru 3 ke 4 hari je join Mavi, dan leader saya ada dalam support group. Siapa yang join, nama dia Mansa Jamil, dia adalah orang USA. Alright, saya kenal dia lama dah, dan dia adalah orang Islam, okay, dan dia suruh saya pergi sini. Dia kata why not saya pergi turun. Dan bila saya datang ke sini terkejut jugalah sebab dah nampak orang Malaysia ada. Saya ingat saya antara yang awal tapi rupanya tak. Tapi sekarang ni Alhamdulillah di dalam Mavi kat atas tu selalunya ada bendera-bendera yang akan keluar. Bila bendera Malaysia tu kalau saya sempat cari, selalunya tim saya. Kadang-kadang adalah orang lain, tapi banyak kali saya cek adalah tim saya. Itu yang saya rasa sangat-sangat seronok sebab buat method online menjadi, dan ilmu tu yang saya ajar secara percuma. Tetapi walau macam mana pun ketika ni tak ramai orang pun dekat situ. Walau macam mana pun sekarang ni Singapura, Thailand, Malaysia, di region sini Indonesia masih belum ramai. Sebab tu saya nak minta korang tengok benda ni. Kalau kata sesuai, kita boleh serius dapatkan ramai orang sebab benda ni
power lah bagi saya, sangat-sangat power. Jadi korang tengok satu persatu. Okay, next. Ini adalah time di Malaysia juga dan guna phone saya juga. Saya tangkap gambar orang ni. Orang ni sangat-sangat penting. Siapa dia? Dialah Sukraj Sadibekov. Dialah CEO kepada Altron dan dia juga adalah co-founder kepada Altron. Okay. Kenapa saya nak tunjuk gambar dia? Nanti saya akan tunjuk semua CEO, Mavi dan sebagainya. Okay, kenapa saya nak tunjuk dia? Sebab bagi saya dah banyak platform yang saya buat dan saya tahu kebanyakan platform, nombor satu CEO tak pernah ada. Tak pernah tunjuk muka. Okay? Lepas tu kalau ada, kalau tunjuk muka, CEO dia kebanyakan kali adalah pelakon. Nama lain, nama asal dia lain. Dan bila kantoi macam-macam lah cerita dia. Saya dah pernah buat. Tapi bagi saya dulu, saya tak kisah sangat pasal CEO ni. Sebab bila benda di atas blockchain, benda di atas smart contract, selalunya dia orang tak boleh ubah. Tapi yang bahaya dia bila trading, dia orang tradekan duit kita, dah lah CEO tak tahu, tim yang trading tak tahu, history trading tak tahu, bagi 1% sehari, last sekali sontot dan kita keep on buat benda lain, last sekali hancur banyak benda dari segi duit dan sebagainya. Jadi sebab tu bagi saya, pendekatan saya berbeza sedikit sekarang ni. Kalau kau hebat, kalau kau rasa teknologi kau gila-gila mantap, beranilah tunjulkan diri. Dah tunjulkan diri tak cukup lagi. Okay? Tunjulkanlah tim korang. Itu yang saya nak tunjuk semua kepada korang hari ni, bermula dengan Sukraj ni. So dia real, saya tangkap gambar dia dekat Malaysia dan sekejap lagi saya akan tunjuk semua dari segi online tentang dia juga. Alright, next. Ini adalah seorang lagi sebab ketika ni CEO Mavi tak turun tetapi orang besar Mavi juga, VP of Sales nama dia Domen. Di mana-mana sesi Zoom luar negara, dia dengan CEO Mavi selalu ada. Okay, so kali ni kat Malaysia dia yang turun dan dia cakap bab kepakaran tadi yang saya kata, kepakaran Mavi ni dapatkan ramai orang. So bila dia cakap benda tu, soalan yang dia tanya, kalau kita sakit gigi, siapa yang kita nak jumpa? Of course, dentist. Kenapa kita nak jumpa dentist? Dia tanya. Kenapa kita tak nak jumpa mekanik? Okay, itu dari segi kepakaran. Of course kita nak orang yang tahu tentang gigi, tengok gigi kita. Orang yang tahu tentang kereta, tengok kereta kita. Okay, kenapa benda tu penting? Sebab dia, Mavi kata dia tak pandai dari segi teknologi. Okay, so apa yang dia buat adalah dia berbisnes partner dengan macam Altron yang pandai dari segi teknologi, sebab tu dia orang boleh berkembang jauh. Kenapa benda tu sangat penting guys? Sebab banyak platform, dialah marketing, dialah trader, dialah segala-galanya, semua tim dia itu selalunya susah nak berkembang kalau mereka real lah. Okay, so kembali kepada slide ni, kalau korang tengok kat sini, apa yang Mavi sebenarnya nak jadi? Okay, dia kata like, ni ayat dia sendiri guys, kalau korang tengok dekat sini, like the big guys. Siapa big guys tu? Uber, Airbnb, Amazon, but better, dia kata, lagi hebat. Okay, ini ayat daripada dia. Tapi sekejap lagi saya nak tunjuk daripada third party, apa yang orang kata. Sebab bagi saya, cara saya buat research, saya tak suka tengok apa yang diorang kata. Sebab diorang akan kata diorang hebat. Tapi sekarang ni bagi saya, diorang ni sangat hebat. Nanti saya tunjuk kenapa semua benda tu lah. Okay, so like the big guys. Okay, siapa dia big guys? Uber. Okay, kenapa Uber? Okay, tadi saya dah kata kepakaran mereka adalah cari orang. Jadi mereka tak ada produk. Okay, sama juga macam Uber. Dia tak ada Grab lah, kalau Malaysia Grab lah. Okay, dia tak ada taxi, dia tak ada driver, dia tak ada kereta. Okay, tetapi dia boleh buat duit yang sangat lumayan dengan menggunakan apps. Sama juga Airbnb, katil pun dia orang tak ada. Okay, tapi boleh buat duit. Amazon, tambahlah segala apa produk pun ada, buku lah, kasut lah, apa benda semua ada jual kat sini. Tetapi bukan produk Amazon, sama lah macam Shopee dan sebagainya. Itulah zaman sekarang guys. Okay, kita tak payah fokus on produk, biar orang yang terror buat produk, biar orang yang terror buat marketing, tetapi beza kita, kenapa kita better? Sebab kita jual semua Web3 product and services, semua crypto related sahaja. So saya rasa tak ada kompetitor lagi yang macam ni lah. Itu pendapat saya. Okay, alright. So first kali, kita kembali balik ke website Mavi ni. Okay, saya nak tunjuk kepada korang yang saya dah cerita sedikit tentang Sukraj. Saya dah tunjuk tentang Domen. Okay, ni Sukraj, ni Domen. Dan inilah CEO Mavi. Nama dia Michael Prazanika. First kali, apa yang saya buat bila saya nak research tentang CEO ni, saya suka cari dalam social media. Tak kisahlah Facebook ke, LinkedIn ke, Instagram ke. Sebab apa? Kalau dia real,
Siapa yang tak ada social media dalam dunia ni? Okay? Kalau CEO tu tak real, guarantee korang takkan jumpa dia dalam social media. Sebab nama betul dia ada dalam social media. Nama yang tak betul dia tak ada. Itu yang selalu berlaku kalau korang nak buat research lah. Itu yang saya akan bagi tahu. Next, kalau nama dah ada, kita kena tengok yang ini pula. Alright, bila dia join? Sebab Mavi dalam setahun lebih sikit macam itulah sekarang ni. So tahun 2022 macam itulah dia orang start. So kalau dia join tahun 2022 adalah risiko sedikit. Okay, dan apa yang dia buat kat sini semua saya dah tengok betul. Alright, dan dia tak aktif sangat di dalam Facebook. So bagi saya, dia wujud, dia real, Facebook semua ada, LinkedIn dia pun ada. Okay. Next, apa yang saya nak kongsikan last tentang Mavi dari segi website ni. Inilah yang saya kata third party. Apa dia? Dia adalah businessforhome.org. Business for home ni apa dia? Tempat di mana kalau korang nak buat bisnes dari rumah, especially orang luar negara lah, yang US, UK, apa semua Australia, mungkin dia orang suka tengok dalam ni dulu untuk nak cari information sama ada sesuai tak mereka nak buat syarikat tu sebagai benda yang diorang boleh buat dari rumah lah. Okay, alright. So syarikat apa yang ada kat sini? Syarikat-syarikat selalunya macam multi-level marketing, network marketing, affiliate marketing. Contoh apa? Amway ada dalam ni, Nuskin ada dalam ni, banyak lagi lah Herbalife dan juga Coway guys. Coway pun ada dalam ni. Okay, jadi kalau korang dah buat apa-apa platform yang korang nak buat, korang bolehlah pergi search kat sini, tengoklah. Tambah dunia kripto ni selama yang saya tengok tak pernah ada lah dekat sini. Okay, cuma apa yang saya nak tunjukkan hari ni daripada website ni, sebab ini adalah third party. Kalau kita tengok dari website dia, dari website Mavi ni, saya buka balik, cantik kan, saya kata website ni design cantik, power, ayat yang dia letak semua dahsyat. Tapi ini diorang boleh kata apa yang diorang suka. Tetapi di sini apa yang saya nak tunjukkan kepada korang, saya nak tekan momentum rank ni. Korang boleh tengok dekat sini company revenue growth. Jadi kita nak tengok revenue growth company ni, ranking dia tu macam mana. Dari segi percentage yang saya nak pilih lah. Okay, so saya tekan yang ini, dia akan buka page ni. Alright. Kalau korang tengok dalam page ni guys, kat bawah ni dia tunjuk showing 1 to 20. Maknanya page pertama ada 20 syarikat. Total ada 827 syarikat. Okay? Tapi kalau korang tengok dekat sini, ini saya rasa dia jatuh di atas satu rank lah. Maknanya semua ni lebih kurang sama. Okay, tapi apa yang saya nak tunjuk kepada korang, inilah Mavi Global. Korang boleh tengok number dia kat sini adalah number 3. Okay? So Mavi, page pertama, number 3. Mungkin korang tak pernah dengar company yang ada kat sini sebab rata-rata saya tak pernah dengar lah, tak pasti korang pernah dengar ataupun tak. Tapi apa yang saya nak tunjukkan kepada korang, company-company yang kita pernah dengar, diorang berada di page mana. Saya teruskan sebab saya tahu dia di tangga ke 100 lebih sebelum-sebelum ni punya presentation. Okay, so saya just next kan, tak nak buang masa yang lama. Alright, so kita next lagi. Alright, 99. Okay, so berapa kali next ni guys. Okay, so kalau korang tengok dekat sini, kalau korang pernah dengar Melaleuca kat Malaysia quite famous juga. Okay, 119. Herbalife 117. Forever Living 114. Coway ada, nampak, 111. Young Living 109. Amway 108. Okay, itu yang saya nak tunjukkan kepada korang. Ini daripada website orang lain, third party. Saya tekan balik kat sini supaya kita masuk balik page pertama. So Mavi Global, bila saya tekan di atas Mavi Global, semua data tentang Mavi Global ada di sini. Okay, recommended distributor satu dunia lah. Alright, dia orang akan letak dekat sini. Tapi apa yang saya nak tunjukkan, Michael Prezenica, CEO, link segalanya semua ada dekat sini. Dan yang penting adalah dari segi latest company news. Tadi pun ada sesi Zoom luar negara, orang ni present tadi. Dan kalau dia orang baru dapatkan pekerja, dia orang masukkan news ke sini. Itu yang saya rasa best. So sangat-sangat updated dekat sini. Dan bila saya tekan load more, saya suka nak tunjuk orang-orang macam ni. Macam Kristi, Citik, ni siapa, Aurelie, bolehlah lebih kurang sebut kan. Okay, so mereka ni saya rasa adalah network marketer product base ni. Kalau mereka adalah high level punya network marketer, mereka tak akan buat kripto. Itu nombor 1. Nombor 2, mereka tak akan tengok yang 1% sehari sebab mereka tak nak nama mereka rosak.
Okay, sebab mereka dah terkenal dalam industri network marketing. Tetapi orang-orang macam ni dah mula masuk Mavi, Altron, ini pun sama masuk Mavi. Ada lagi lah dekat ni, kalau nanti korang masuk je website ni, korang buatlah research korang sendiri, macam ni Lulian Cimbala dan sebagainya. So ini orang-orang yang orang kata power dalam dunia network marketing dah berada dengan Mavi. Macam mana tempat ni tahu mereka adalah orang-orang yang power dari segi network marketing? Kita boleh tekan top earners dekat sini. Okay, korang boleh tengok dari segi top earners yang saya suka kongsi, sebab ramai kenal Amway. Alamak, saya pergi tekan Amway pula, sorry. Okay, so kalau korang tengok Eagle Group ni, okay, dia kata mungkin group dia, tapi saya rasa dia adalah personal lah, orang individu, dan income dia guys $600,000 satu bulan hanya buat network marketing. Jadi kalau korang rasa network marketing ni satu benda yang tak best, guys, tak payah ada produk sendiri, tak payah pening kepala buat company. Saya ada company IT, saya ada kedai makan, semua dah hancur guys. Hutang bertambah, nak manage staff, semua pening kepala. Tetapi cara macam ni adalah satu benda bagi saya yang sangat-sangat best. Sebab apa? Nak buka kedai burger pun memerlukan modal yang sangat banyak. Macam ni, tak payah pening kepala, tak payah nak potong sayur, tak payah nak apa, tapi boleh buat income $600,000. Ini Amway. Okay? Kalau kita tengok, ada je orang Islam kat sini juga. Mana itu saya pernah nampak? Tak, dah turun dah rank. Mana itu saya ada nampak. Naik bukan turun. Okay, so Khalid ni saya rasa orang Islam. Ada satu lagi tapi nama dia dah tak nampak. Dia terus ada perkataan Islam kat situ. Dah tak ada, mungkin dah turun rank saya rasa. Okay, so bayangkan even Khalid ni pun, okay, dia punya income guys $500,000 sebulan. Itulah yang power. Okay, alright. So dah tentang Mavi. So next yang saya nak masuk adalah tentang Sukraj Sadi Bekov. So siapa dia Sukraj Sadi Bekov ni? Okay, Altron Foundation lah. Jadi kalau korang Google, korang akan nampak gambar dia. Macam-macam lah korang boleh baca semua ni. Untuk hari ni, saya lebih gemar masuk kepada LinkedIn sebab orang profesional, orang yang buat teknologi, orang programming ataupun orang yang kerja, tak kisahlah mana-mana corporate yang Power Plus ke, Shell ke, apa benda pun, diorang profile diorang selalunya di dalam LinkedIn. Okay, so bila saya buka LinkedIn ni, ini adalah Sukraj Sadi Bekov. Kalau nak sebutan betul ada voice code kat sini. Alright, boleh tengok CEO at Altron Foundation. Okay, so saya scroll ke bawah. Apa yang saya nak tunjuk kat sini, nombor satu, Altron dah 1 tahun 6 bulan. Okay, Jun 2022 sampai sekarang dia adalah CEO di situ. Okay, pengakuan dia ni kat sini. Right. Tapi bagi saya ini penting, tapi yang lagi penting adalah pengalaman dia yang sebelum-sebelum. So first, ini adalah syarikat dia juga. Okay, dia adalah CEO dan founder kepada satu syarikat nama CyberBee. So apa CyberBee ni buat? Saya dah masuk, website dia dah masuk, semua dah masuk. Korang nak check satu-satu, korang check. Tapi apa yang dia buat? Dia adalah software development company. Lama dah 3 tahun, okay? Dan macam-macam projek yang saya tengok, siap dia ada buat projek untuk macam orang kata telemedicine, hospital, punya benda lah lebih kurang macam tu. Okay, so dia ada buat advanced software development services. Tapi yang penting ni guys, dia buat advanced blockchain application, dia ada smart contract, dia buat DevOps services. Ini semua related balik kepada crypto. Okay, so dia ada pengalaman. Company ni kalau korang nak buat Web3, katalah saya nak buatlah satu produk ataupun projek Web3 tapi saya tak pandai nak buat. Pergi jumpa company ni, bagi tahu idea, bagi tahu apa yang korang nak, dia bagi quotation, korang bayar, dia orang buatkan untuk korang. Dan sekarang ni mereka ni yang start Altron Foundation. Okay, saya dah pernah tengok gambar dia sehingga dia pernah kerja dekat sini, punya research habis, masa dia muda dia buat website, semua saya jumpa. Itu korang boleh cari sendiri. Jadi yang saya nak ceritakan, orang ni wujud. Okay, next. Apa yang saya nak tunjukkan kepada korang nanti, kalau korang nak buat LinkedIn ada butang search, korang tulis perkataan Altron Foundation. Ni saya dah search. Sebab tu dia ada kat sini, nampak? Orang-orang pun banyak yang saya sebenarnya saya search. Sampai domain semua saya search. Okay? Alright. So bila saya tekan Altron Foundation ni, dia akan buka. Kita tekan lagi atas Altron Foundation. Okay, apa yang saya nak tunjukkan kepada korang dekat sini ni guys. 51 hingga 200 employee. Okay, mula-mula masa saya buat research, saya masuk website dia. Okay, ni website Altron Foundation. Lepas tu apa yang saya buat? Saya tekan dekat company,
saya turun ke bawah ada team ni, saya tekan team. Okay, so bila saya tekan team ni, okay, so saya tengok core management dia. Okey lah, Sukraj ada. Ini dia punya business partner lah. Dalam CyberBee pun dia ada juga. Okey, ni pun beberapa orang yang saya dah Google dan dah jumpa. Okey, lepas tu saya tekan graphic design team pun ada orang, 6 orang. Lepas tu saya tekan software development. Ini lagi penting lah sebab kita more orang kata system development dan sebagainya. So software developer kena ada ramai lah. So mereka ada ramai. So saya kata, wish, saya tak pernah lagi tengok platform di mana CEO dia ada. Okay, selalunya kalau yang tak scam, saya tak tahulah scam tak scam, sorry, saya tak boleh nak kata benda tu. Tapi CEO dia ada. Itu yang saya nak beritahu. CEO dia real. Dia bukan CEO yang orang kata pelakon. CEO real, dia tunjuk juga dia punya team, tapi team dia selalu yang saya tengok balik-balik 4-5 orang ni je muka yang pernah nampak. Yang lain tak pernah nampak. So bila saya tengok dekat sini, saya kata, wish, ini power ni. Dia share semua. Saya Google jumpa pula tu. Saya kata, tapi penat lah, ada yang tak jumpa, ada yang jumpa kan, so penat. So saya kata, tapi walau macam mana pun, ni adalah gambar dalam website mereka sendiri. So ikut suka lah mereka nak buat apa kan, sebab website. So saya tak suka sangat macam tu. Sebab tu saya akan check di dalam LinkedIn dan sebagainya, benda-benda macam ni. So bila saya tekan LinkedIn, saya tekan di dalam employee dia ni, okay, banyak lah. Ada yang bukan employee dia pun sebenarnya. Sebab saya research, saya check. Yang bukan employee tu siapa? Orang macam saya yang promote ni, saya boleh kata saya bekerja dengan Altron Foundation dekat sini, supaya orang akan tengok, mungkin orang nak bertanya soalan dekat saya lah, sekali saya boleh closing dia untuk join saya lah, macam tu lah lebih kurang. Tapi saya tak buat marketing macam tu lah. Okay, so apa yang penting kalau korang study kat sini, kita nak tengok orang-orang macam ni lah. Okay, senior DevOps engineer, blockchain full stack developer, software developer, macam entrepreneur ni semua saya rasa mungkin orang-orang yang macam saya kata, ini LXT lah dia punya business partner, lepas tu ni mungkin business product manager. So benda-benda macam ni yang kita nak tengok. Okay, dan saya nak tekan dekat orang yang saya selalu dah tekan sebab senang saya nak cerita. Okay, korang boleh check sendiri nanti. Okay, ini adalah Mikalai. Okay, DevOps engineer. Alright, so bila dia kata dia DevOps engineer, first kali kita nak tengok dia masih bekerja ataupun tidak. Okay, so dia masih bekerja sehingga sekarang dan dia adalah full time. Dia orang Ukraine, okay. Lepas tu kalau kita tengok, alright, dia orang Ukraine ke? Dia orang Ukraine ke, saya rasa mungkin kot, saya pun tak pasti, ataupun dia punya office dekat Ukraine lah, mungkin lah, itulah, dia banyak berada di Ukraine. Okay, so sekarang ni kalau kita tengok balik, sebelum tu apa dia buat? Dia adalah DevOps engineer. Sebelum tu apa dia buat? Dia adalah DevOps engineer. Sebelum tu apa? System administrator. Ada more lagi experience kalau korang nak check sendiri. Tetapi dalam masa dia kerja dekat Altron ni, dia juga adalah consultant dan teacher. Mengajar lagi on top of that. So itu yang saya rasa sangat-sangat powerful. Team dia pun semua dia. Itu yang saya kata, ini lain daripada yang lain. Tapi mereka bukan nak bagi 1% sehari. So apa yang mereka ada? Inilah saya nak kongsikan produk mereka. Okay, kita ada nombor 1 staking produk. Nombor 2 kita ada gaming. Okay, saya tak recommend benda tu untuk Malaysia. Dan last kali kita ada FlipMe. Okay, tak lama lagi kita akan ada banyak benda. Itu yang saya akan sharekan kepada korang. So sekarang ni kita nak tengok dari segi staking. So bila kita tengok dari segi staking, kita kena tengok coin. Sebab staking ni kita akan dapat dalam coin dia, which is Altron Coin. Okay, ni website apa? Ini adalah Coin Market Cap. Coin Market Cap ni umpama apa? Kitab. Okay, ni tak ada kena mengena dengan Altron. Coin Market Cap ni adalah kitab di mana segala mata wang kripto dalam dunia ni kita boleh jumpa dekat sini. Tetapi ada mata wang kripto yang tak masuk lagi dalam senarai di sini, sebab nak masuk dalam ni pun dia adalah dia punya step, dia punya proses dan sebagainya. Jadi banyak information lah korang boleh tengok sendiri semua ni, market cap lah apa benda lah semua tu korang boleh check. Dan juga market, sekejap lagi saya akan cerita kepada korang kalau korang tengok kat sini ada market di mana kita boleh beli coin ni. Tapi sebelum saya tunjuk benda tu, just some ilmu yang saya dah banyak kali present dan saya suka share benda tu adalah bila kita tekan cryptocurrency ni dan kita tekan recently added. Okay, so bila kita tekan recently added, bermaksud coin-coin ni baru masuk ke dalam coin market cap. Okay, untuk korang yang tak tahu, setiap
crypto coin, kalau dia kata dia crypto coin, dia kena ada blockchain. Kalau dia tak ada blockchain, dia bukan crypto coin. Kalau dia tak ada sendiri punya blockchain, dia boleh tumpang blockchain orang lain. Selagi ada blockchain, tak kisah di mana-mana, dia adalah crypto coin. Okay? Sama juga perkataan orang kata Web3. Ini pun korang mungkin dah banyak dengar sekarang ni, Web3. Web3, apa dia beza Web3 dengan Web2 tu? Okay? Web2 tu macam kalau korang tengok saya punya landing page, letslepak.com apa benda semua tu, itu adalah Web2, Facebook, Google Web2. Sebab kita buat apa? Kita letak di atas hosting server. Kita ada server yang kita kena sewa dan bayar dan buat. Okey, beza dia Web3, dia terletak di mana? Dia pun terletak di atas blockchain. Jadi tak semestinya coin saja kena duduk di atas blockchain. Okay, Web3 pun banyak lagi sebenarnya, DeFi macam-macam lah yang akan datang. DeFi tu relate balik pada Web3 dan sebagainya. So teknologi blockchain ni boleh pergi sangat-sangat jauh. To the extent blockchain mungkin boleh diguna pakai untuk election, dan bila benda tu berlaku susah nak ada perkara-perkara yang tak diingini macam pengundi hantu dan sebagainya. Bisa tak nak masuk topik tu hari ni. Okay, ni kalau korang tengok cryptocurrency yang baru disenaraikan di dalam CoinMarketCap. Bila disenaraikan, korang boleh tengok 6 jam yang lalu, 9 jam yang lalu, 10 jam yang lalu, sehari yang lalu. Okay, kenapa orang suka data-data macam ni? Okay, dulu saya main benda ni, sekarang ni saya dah tak berani sebab banyak kali terkena. Contoh dia, okay, katalah orang nak beli coin ni, okay, ni kalau korang tengok one day ago lah. So one day ago, masa dia baru list di dalam CoinMarketCap ni, okay, kalau korang tengok lepas 24 jam dia naik 72%. Okay, so banyak orang gila benda ni lah. Okay, senang-senang dapat 72%. Tetapi nak dapat coin yang betul boleh naik tu bahaya. Macam ni kalau korang tengok terkena 95% lah. Jadi kena hati-hatilah. Kalau pandai tak apa. Okey, kalau pandai memang boleh buat macam ni sampai 72% dalam masa 24 jam. Alright. So, saya kata setiap crypto coin kena ada blockchain. Korang boleh tengok dekat belakang ni. Okey, ini dia tak ada blockchain dia sendiri. So, dia kena tumpang atas Ethereum. Yang ini apa ini? Yahoo. Yahoo ni dia ada blockchain dia sendiri. Dia kata ada own blockchain. Lepas tu ada macam-macam lah. Okay, BNB. Ramai orang beli coin selalunya dalam BNB sebab fee dia murah. Ethereum mahal sedikit. Okay. So, macam dia ni, dia kata dia ada own blockchain. Nanti saya nak tunjukkan kepada korang macam mana kita nak tengok blockchain dia bukan daripada dia sendiri. Sebab bila daripada dia, mesti dia hebat. Okay, tapi daripada tempat lain kita pun ada satu lagi yang kita panggil kitab blockchain pula. Ini kitab apa coin, kitab blockchain dekat mana? Nama dia DeFi lama. Bukan kena mengena dengan Ultron ke siapa, tak, sama macam CoinMarketCap ni, tapi dia nama dia DeFi lama untuk kita tengok blockchain. So sekejap lagi kita masuk ke sana. Tapi hari ni sekarang ni apa yang saya nak tunjukkan kepada korang, just some ilmu sedikit. Kalau korang tengok Elon Doge ni, harga coin dia ni guys macam tak ada value. Okay, kalau korang tengok kat bawah tu nampak 0.0000000 banyaknya kosong. 2217 kat belakang tu. Okay, macam tak ada value. Kalau korang ada RM1,000, korang pun beli RM1,000, korang akan dapat berbilion. Orang selalu sebutkan berbilion-bilion. Okay, berbilion coin yang korang akan dapat. Coin Elon Musk, bukan Elon Doge. Coin Elon Doge ni korang akan dapat berbilion coin Elon Doge ni. Okay, kalau dia naik $1, kalau korang ada 10 bilion, maknanya korang ada 10 bilion dolar. Okay, kalau dia naik $1. Tapi selalunya coin macam ni nak naik $1 tu tak senang lah. So orang target nak naik 34 macam tu lah. 340 ni. Saya tertekan pula. Sorry, kita back balik. Okay guys, now apa yang kita nak buat bila kita beli coin? Kita nak beli rendah, kita nak jual tinggi. Itu yang kita nak. Saya pun nak. Siapa tak nak beli rendah, jual tinggi? Kaya. Okay? Tapi soalan yang kita kena tanya, siapa nak beli masa tinggi? Sebab ramai orang tak tahu benda ni. Beli rendah syok, nak jual tinggi syok. Tapi siapa yang nak beli ketika tinggi? Kalau coin tu tak digunakan, ini orang yang tak tahu banyak pasal crypto coin ni. Dia tak study apa tujuan coin ni dicipta. Okay, ada kegunaan tak? Ramai tak nak beli coin ni. Contoh yang saya boleh bagi, BNB, Binance Coin. BNB Coin, okay. Harga dia mula 2017 10 sen. 10 sen dolar 2017. Harga sekarang, saya tak ingat sekarang ni betul-betul berapa.
$230 hingga $250 mungkin macam tu. Okay, so daripada 10 sen dah naik $250. Ada orang nak beli tak? Masih orang beli. Sebab coin ni perlu digunakan. Nanti saya tunjuk kenapa. Okay, tapi coin macam ni ramai orang terkena sebab apa? Dia target nak naik 30 ni saja. Jadi 1 dekat sini. Tapi belum sempat naik, dia lupa yang CEO dia ni pegang coin ni banyak. Bukan CEO lah, adik-beradik. Sekarang dah pandai. Lagi macam-macam dia pecah-pecah-pecahkan coin tu. Lepas tu dia orang dump sekali, habis. Kita tak sempat buat apa. Coin ni kita masih ada dalam wallet. Tapi dah tak ada value. Tadi RM1,000 dah. 1 sen pun tak ada value. Dia akan jadi sampai macam tu. Korang jual pun tak dapat apa. So itulah bila tak ada kegunaan jadi macam tu. Now, saya tak kata coin ni. Saya tak tahu. Saya tak study. Tapi apa yang boleh berlaku. Okay? Alright. So next, apa yang kita tunjukkan? Jom kita tengok balik ULX dan kita terus cerita tentang staking sebelum kita masuk Web3. Okay guys. Sebelum kita tengok staking. Staking ni maksud dia apa? Kita akan dapat coin ni. Ada yang bagi harian, ada yang bagi bulanan, ada yang bagi tahunan. Tapi 1% sehari adalah sangat-sangat bahaya. Okay? Banyak coin di luar sana bagi, ada 7% saya dengar sehari. Korang bayangkan, satu coin, korang dapat 1% sehari, walaupun dalam coin dia nak bagi tak ada masalah sebab coin dia. Okay? So dia bagi 1% sehari kat korang. Tapi bila coin tu tak digunakan, korang ada 365% satu tahun, belum kira compounding lagi. Korang ada terlampau banyak coin tu. Jadi tiba-tiba coin tu pun tak digunakan, korang nak buat apa? Value dia confirm akan merudum. Itu yang bahaya dia, kita dapat 1% shock. Sebab tu saya ada video dalam TikTok, korang tengok dari segi 1%, saya tanya robot AI Google Bard kalau tak silap saya, dari segi kita punya cara dapat commission berbanding dengan cara coin-coin yang red flag. Itu korang boleh tengok di sanalah video tu. Okay, so sekarang ni, kalau korang nak beli coin ni tanpa staking, okay, staking yang akan dapat persen, ada yang harian, ada yang bulanan, kita dapat harian, tetapi tahun depan kita berkurangan. Dia ada dia punya calculation semualah. Okay, so sekarang ni, kalau korang nak beli tanpa staking, dekat mana korang nak beli? Korang boleh tekan market. Okay, dalam market ni banyak tempat. PancakeSwap ni adalah kepunyaan, bukan kepunyaan Binance. Dia duduk di atas Binance punya blockchain. Okay, dia adalah Web3. Nanti saya nak tunjuk kepada korang. Ini adalah Web3. Dan kita ada juga exchanger yang bukan Web3. Web3 duduk atas blockchain. Web2 dia tak duduk di atas blockchain. Itu beza dia. Okay, so yang ini dia bukan duduk di atas blockchain, tetapi dia adalah exchanger yang besar lah, macam dua ni top 20 dalam dunia. Jadi kalau kita beli dengan mereka ni, keyakinan kita rasa macam risiko tu kurang. Boleh ada risiko dia orang tutup, bahaya dan sebagainya, tetapi macam baru ni Huobi ada isu pun, sekarang saya rasa dah okey balik kalau tak silap saya lah. Okay, so korang boleh beli dalam Probit. Okay, apakah perbezaan dia kalau korang beli dalam Probit? Saya buka kalkulator dulu. Okay, perbezaan dia macam ni Nanti saya nak tunjuk staking. Okay. Staking minima kita adalah $100. Okay. So $100 ni lebih kurang RM500. Alright. Sebelum saya tunjuk benda ni, saya just nak tunjukkan kepastian kepada korang terlebih dahulu untuk nak tengok BNB punya harga. Okay, BNB punya harga $220 lah. Okay, Ethereum 2000 lebih dolar. Ethereum bermula dengan 31 sen. BNB bermula lebih kurang 10 sen. Okay, so kalau kita tengok balik di Altron tadi, kita pun 10 sen di masa BNB baru mula dulu. Okay, so katakanlah korang beli dalam MEXC tadi, dalam MEXC korang beli $100. Berapa coin Altron yang korang akan dapat? Okay, so kita pun bahagilah dengan 0.1019. Okay, so berapa yang korang akan dapat? Korang akan dapat 981 coin Altron ULX. Okay, benda ni bukan hari ni korang beli, esok korang kaya. Tak. Sama juga BNB tadi. Saya tunjuk $200 lebih tu tadi punya harga. Okay, banyak orang, kalau saya belilah time BNB dulu sempat 2017, which saya tak sempat. Okay, katalah saya sempat beli 2017 10 sen. Okay, dia naik $3, saya rasa saya jual dah. Sebab bagi saya, dah untung, cukup lah jual. Tapi kalau saya simpan sampai sekarang,
saya boleh jadi jutawan. Itu beza dia. Contoh dekat sini saya tunjuk kat korang lah. Sama ni. Okay, katalah ni macam Binance tapi ni Altron sekarang ni. Dalam masa 5 tahun. 5 tahun dia naik $200. Okay, so saya darab $200. Okay, $200. 5 tahun dia naik. Korang ada $191,000. $196,000. Kita darab dengan 4.6 guys. Okay. Korang ada RM900,000. Hampir jutawan ni. Korang keluar tadi RM500 je. RM500, korang dapat RM900,000 lepas 5 tahun kalau harga dia naik $200. Boleh naik tak boleh naik saya tak tahu. Sebab tu saya kata staking lagi penting. Sekejap saya nak tunjuk kenapa. Okay, ini saya cerita best dia naik $200. Okay, kalau dia tak naik $200, tak kisahlah dia naik macam mana pun, coin tetap korang ada $100 kalau korang beli dekat MEXC sebab dia tak naik. Okay, kita bagi 0.1017. Okay, korang tetap ada 983 coin dari sekarang hingga 5 tahun kalau korang simpan. Dia tak naik dan dia tak turun. Coin ni lah total coin yang ada. Okay, so staking macam mana? Okay, so staking, apa yang kita buat, kita tekan dekat website dia, kita tekan teknologi, kita tekan staking hub NFT ni, dia akan buka calculator lah. Okay, so saya cakap tentang $100. So kita $100 dan ini apa dia? Harian tu kita boleh keluarkan. Kalau kita nak keluarkan dia boleh je. Okay, tapi bagi saya dengan $100 tak perlu keluarkan lah sebab rugi bagi saya lah, tapi nak keluarkan boleh, tak ada masalah. Okay, alright. So katakanlah korang simpan sehingga 5 tahun sebab game ni bagi saya adalah retirement plan. Nak game duit harian nanti kita tengok flip ni. Okay, ini bagi saya kita simpan sekarang RM500. Kalaulah ditakdirkan 5 tahun kita boleh jadi jutawan, why not? Kalau tak boleh pun tengok berapa banyak yang kita boleh dapat. Okay, now setelah 5 tahun korang simpan saja dan compound, korang akan ada 4,100 ULX berbanding tadi kalau korang beli tanpa staking. Harga sama, $100. Tadi korang dapat 983, tetapi sekarang ni korang sebab staking korang ada 4,105. So kenapa best 4,105? Of course sebab coin dia banyak. Tapi guys, kalau korang tengok dekat sini, okay, ini adalah harga Altron. Andai kata cerita paling tak best, selepas 5 tahun Web3 pun dah banyak atas blockchain dia, harga dia tak naik-naik juga, 10 sen juga lepas 5 tahun. Macam tu punya teruk. Okay, so kita pun darablah 0.1017. Korang akan ada $417. Korang masuk $100, lepas 5 tahun, saya cakap harga tak naik langsung ni. Tapi sebab korang staking, korang tetap profit. Itulah sebab kenapa korang kena staking. Okay, lepas 5 tahun. Kalau andai kata lagi kritikal, okay, dia jadi separuh harga lepas 5 tahun. Kita bahagilah 2. Kita bahagi 2. Korang tetap untung $100 selepas 5 tahun. Ini cerita tak best guys. Saya tengah cerita yang tak best. Sebab cerita tak best boleh berlaku. Tapi nak jadi separuh, nak jadi harga sama tu saya rasa tak logik. Sebab apa? Sebab banyak projek yang dia nak buat Web3 ni boleh boost harga dia gila-gila. Okay? Tapi katakanlah sebab korang dapat 4,100 kan? 4,100 tadi dalam kita tengok balik kat sini. 4,105. Okay? So katakanlah right? 4,100 ni selepas 5 tahun, ini bagi saya logik. Kalau dia naik $1, okay, $1 tu tak susah sangat lah dia nak naik. Kalau dia naik $1, korang ada $4,100. Korang masuk RM500, lepas 5 tahun, kita darab dengan 4.6, okay, korang akan ada RM18,000. Letak RM500 sekarang, lepas 5 tahun, kalau dia naik $1, korang ada RM18,000 guys. Mana nak dapat investment letak RM500 lepas tahun dapat RM18,000 kalau dia naik $1? Tak jauh pun $1 ni lepas 5 tahun kot. Okay, tapi saya punya naluri lah, dia boleh pergi $10 lah bagi saya. Ada yang kata boleh pergi lebih, ada orang luar negara kata $100 pun boleh. Tapi tak apalah, kita ambil 100, kita ambil $10. Okay, so 4,100 darab $10, korang keluar RM500 ni. Ingat sekali lagi, RM500 nak buka kedai burger pun belum tentu boleh. Okay,
Tetapi dengan RM500 ni korang beli sekarang dan staking lepas 5 tahun, kalau dia naik $10, korang ada $41,000. $41,000 ni kalau kita darab dengan 4.6 guys, okay, RM500 korang tu dah jadi RM188,000. Logik ke tak logik ke, make sense ke tak ke, benda ni dah berlaku kat BNB, benda ni dah berlaku kat Ethereum. Kenapa BNB Ethereum boleh naik laju? Sekejap lagi saya akan tunjuk dari segi Web3, dan itu yang kita nak menghala juga. Okay, ini cerita $10 lah. Kalau naik $200 tak payah sembang lah guys lah. Kita darab lah $200 kalau naik $200, alright? Dan kita darab lah dengan 4.6 dengan RM500 tadi tu, korang ada RM3 juta. Okay, bagi saya naik $10 pun dah cukup, alhamdulillah. Naik $1 pun dah mantap bagi saya. Okay, itu yang kita aim untuk retirement. Tetapi kalau korang nak, orang kata lagi power, kalau dia naik $1, korang nak lebih lagi, mungkin korang boleh tengok $500, korang akan ada $20,000. Kalau dia naik $1, kalau dia naik $10, korang akan ada $200,000. Itulah package yang korang boleh belilah, korang boleh pilih. Bagi saya daripada tak ada, baik ambil je $100, RM500 lebih kurang, beli, simpan. Okay, macam mana kita simpan aset-aset lain, emas dan sebagainya, apa salahnya kita beli dan simpan dekat sini. Alright. So next, blockchain. Okay, macam mana kita nak tahu blockchain tu adalah satu blockchain yang okay daripada third party? Saya ada kata tadi website dia nama DeFi lama macam CoinMarketCap, right? So kalau kita tengok, dia kata the largest DeFi data aggregator yang ambil level 1, level 2 blockchain punya data ni, dia bagi jadi cantik, dia buat dalam bentuk macam mana? Macam ni lah, bentuk chart dan sebagainya. Okay, so saya terus defilama.com/change dekat belakang ni kalau korang nak research nanti sendiri, dan saya terus pilih staking. Senang, sebab kita buat staking, jadi kita nak buat perbandingan dengan semua blockchain yang ada tentang staking. Now, kalau korang tengok, ada lebih kurang yang recorded dekat DeFi lama 234 blockchain. Kalau kita tengok dalam CoinMarketCap, yang dia kata ada keseluruhan kripto dalam dunia ni, mungkin dah 2 juta kripto. Jadi 2 juta ni tak mungkin ada 2 juta blockchain lah saya rasa. Jadi kebanyakannya kenalah tumpang di atas blockchain-blockchain yang ada di sini. Okay, so dari segi staking, siapakah rank number 1? Of course tak lain dan tak bukan adalah Ethereum. Sebab pertama, community dia sangat-sangat ramai. Mereka letak duit, total value lock mereka adalah 29 bilion untuk staking. Okay, nombor 2 adalah Tron, nombor 3 adalah Binance, dan kita berada di tangga ke-11. Okay, mula-mula kita start, kita tangga 70 lebih. Kita dah naik sampai tangga 6, tapi sekarang ni turun balik disebabkan ada hari tu ramai yang buat first year punya withdrawal. Okay, alright. So sekarang ni, dia boleh modal kita setiap tahun boleh keluarkan, tapi advice saya paling best is terus 5 tahun lah, tapi terserah pada korang. Okay, so sekarang ni kalau korang tengok dekat tepi ni, kalau korang tengok ada protokol ni, inilah Web3 guys. Okay, ini saya nak selit masuk tentang Web3. Okay, so dekat Ethereum dia ada 961 Web3 yang duduk di atas blockchain dia. Untuk Binance pula dia ada 668 blockchain yang duduk di atas Binance. Kita baru ada 3, tapi kita akan ada banyak, dan CEO dia kata thousands kita punya target, mungkin bukan sekarang lah, dari sekarang hingga 5 tahun. Okay, apa yang penting dia benda ni? Alright, so saya nak tekan atas Binance ni supaya dia buka dan dia tunjuk kepada kita 600 lebih Web3 yang ada. So saya scroll ke bawah ni, korang boleh tengok ini adalah Web3 yang duduk di atas Binance punya blockchain. Okay, banyak ni. Alright, now first, tadi saya dah tunjuk dari segi PancakeSwap. Korang boleh beli, jual coin menggunakan PancakeSwap. Coin-coin yang mana? Yang tadi kalau contoh macam ni, macam ni kalau saya tunjuk kepada korang yang recently added, just untuk korang faham ni semua ni. BNB. Kalau dia tak ada exchange lain langsung, cara korang nak beli coin ni, tak ada cara lain, hanyalah gunakan PancakeSwap lah, yang paling orang kata powerful lah. Okay, selalunya first step mereka akan list di dalam PancakeSwap. Okay, bila nak beli coin tadi tu, suka tak suka, korang kena beli BNB sebagai dia punya fee. Inilah yang saya kata kegunaan coin tu.
Korang suka ke? Korang tak suka ke BNB, tapi korang suka coin tadi korang nak beli, terpaksa beli BNB. Harga dia tinggi ke, harga dia rendah ke, orang tetap beli sebab nak beli coin tadi tu. Itulah kegunaan. Jadi korang bayangkan banyak Web3 ni. Semua Web3 ni kena beli coin BNB kalau orang nak guna. Itu nombor satu. Nombor dua, Web3 ni semua ni guys, dia adalah bisnes. Dan PancakeSwap ni bukan kepunyaan Binance. Bukan. Kalau korang tengok dia dah duduk di atas banyak blockchain ni. Kalau dia Binance, mungkin dia macam ni lah. Dia mungkin duduk atas satu je blockchain. Sampai bila-bila pun dia satu sebab dia kepunyaan Binance. Tapi ni saya tak tahulah Binance punya ke tak, saya tak tahu. Tapi apa yang saya nak bagi tahu kepada korang, dekat dalam Web3 ni, dia boleh jadi syarikat lain, dia boleh jadi syarikat saya sendiri, dia boleh jadi syarikat awak sendiri untuk duduk di atas blockchain ni. Kita buat je lah Web3 tu. Dan semua ni adalah syarikat. Maksud syarikat tu apa? Business. It's a real business. PancakeSwap ni ada bisnes. Cuma dia punya benda banyak benda-benda yang orang kata tak patuh syariah lah dalam PancakeSwap ni. Okey, tapi andai kata dia adalah yang satu patuh syariah punya bisnes. Bayangkan korang jadi owner kepada PancakeSwap. Setiap kali transaksi berlaku, duit dapat ni, dia orang bayar kepada korang sebagai shareholder. Bukan mudah kita nak jadi holder, orang kata shareholder kepada syarikat-syarikat macam ni. Siapa nak bagi peluang tu kat kita guys? Tetapi sekarang ni kita ada peluang tu dengan Altron. Macam contoh Flip.me, satu benda yang sangat powerful ni. Kita boleh jadi owner kepada Flip.me. Nanti saya tunjuk benda tu. Jadi bayangkan tak lama lagi, banyak Web3 yang akan masuk di dalam Altron. Kita boleh jadi owner setiap satu. Tapi pilihan korang, kalau ini tak patuh syariah, korang jangan beli. Jadi korang tak dapat duit hasil daripada sini. Kalau ini patuh syariah, korang beli. Kalau ini tak patuh, korang tak beli. Itu ikut suka korang lah. Kalau dia buat macam ada loteri ke, dia buat ada apa ke, itu korang punya pilihan. Tapi bayangkan kalau setiap ni korang jadi owner, sini bagi korang satu hari $10. Sini bagi korang satu hari $50. Sini bagi korang satu hari $7. Dia bukan 1% sehari. Dia based on business yang jalan tu, dia bayar pada kita. Inilah sangat-sangat powerful bagi saya. Tak ada business, tak ada duit guys. Ada bisnes, ada duit. Real bagi saya lah. Kalau 1% sehari, dari mana dapat, kita tak tahu. Tapi ni ada bisnes, dia akan bagi. Kalau bisnes dia gila-gila, boleh dapat $100 sehari, dia bagi $100 sehari kat kita. Bergantung pada saham yang kita beli. Okay? So Web3 penting untuk coin dia boleh naik harga. Orang kena guna coin dia balik. Jadi bila kita staking, orang guna coin, kita tahu coin kita masih banyak dapat, tak jadi masalah. Okay? So itu yang saya nak ceritakan kepada korang. So saya nak kembali balik di sini untuk tunjuk kita punya Altron yang dah ada tiga Web3 dan kita akan ada lebih banyak dan saya nak tunjukkan benda tu kepada korang. Dan salah satu adalah Flip.me. Okay, Flip.me belum masuk lagi dekat sini. Kita dah ada 2 yang dah jalan. Selalunya Web3 yang dah jalan baru masuk dalam ni. Tapi kita ada ni third party yang tak ada kena mengena dengan Altron dan kita tak boleh jadi owner di sini. Okay, yang ini 2 pun kita tak boleh jadi owner. Jadi yang mana yang kita boleh jadi owner, kita boleh jadi, yang tak boleh lah. Alright. Okay, so saya buka slide presentation lama Altron punya ni. Altron ke Mavi, saya pun tak tahu. Saya rasa Altron lah. Okay, ini adalah dari segi staff tadi yang saya dah tunjuk. Apa yang saya nak tunjuk kat sini, mereka pernah bekerja dengan syarikat power crypto, blockchain. Tetapi sekarang dengan Altron. Selalunya orang dah kerja dalam tempat Binance ni, chances untuk dia orang nak pergi tempat lain tu tak lah. Tetapi kenapa dia orang boleh datang ke sini? Sebab dia orang nampak benda ni akan pergi sangat jauh sebab dia ada gabungan dengan Mavi. Ini bagi saya gila lah, memang power lah. Okay, so kita dah integrated dengan banyak tempat. Korang boleh check tadi CoinMarketCap lah, apa benda Coinbase lah banyak. Dan kita pun dah ada exchanger macam-macam yang dah ada. Tadi saya pun dah tunjuk. Okay, yang saya nak tunjukkan kepada korang, ini dia punya milestone apa semua lah, nanti korang boleh tengok juga. Dia target nak ada 100 juta members. Saya tak tahu berapa lama. Okay, ingat Binance 300 juta. Nak sampai 100 juta ni saya rasa dengan Mavi ada, boleh pergilah. Okay, berapa lama tu saya tak pasti. Kita sekarang baru ada 300,000 orang sekarang. Masih okay. Satu dunia 300,000. Masih awal bagi korang sebenarnya. Okay, so ini adalah nombor 1 Web3 yang dah jalan. Nama dia Altron Swap. Korang boleh tengok balik kat sini. Altron Swap. Okay, kita punya sendiri. Bila kita punya, bukan kita punya lah, maksudnya Altron yang punya lah. Native ni maksudnya Altron yang punya dan dah live.
Okey, nombor 2 yang dah live adalah ULX Scan ataupun dia panggil staking dekat sini tadi. Kalau kita tengok staking dah jalan, seperti kita boleh staking. Okay, so benda ni pun native dan dah live. Alright, now yang ini dah tutup. Bila dia dah tutup, kita tak boleh beli. Contoh staking tutup, kita tak boleh beli. Tapi staking ni saya rasa lama sikit lah sebelum dia tutup. Okay, macam ni dia ada dulu NFT. Dia bukan jual tattoo pada kita, tak risau. Okay, dia jual NFT dan orang ni sangat-sangat popular lah. Boleh Google dia lah, Ivana Tattoo ni. Saya dah Google dia. Dan banyak artis-artis buat tattoo dengan dia. So dia apa ni dan dia jual. Siapa nak beli, belilah. Siapa tak nak beli, sudah. Tapi dah habis dah pun, penjualan ni pun dah habis. Jadi siapa yang dah beli tu, nanti bila diorang start buka balik untuk penjualan, mungkin harga naik melambung tinggi. Mungkin diorang beli ni $10, tiba-tiba jadi $1,000. Dekat situ mereka buat profit lah. Okay, ini adalah satu benda third party yang tak ada kena-mengena dengan Altron. Macam saya kata, kalau tak patuh syariah, jangan beli. Okay, kalau nak beli itu masing-masing, sebab kalau korang beli, korang akan jadi owner di tempat ni dan setiap kali orang beli tiket, setiap kali orang main game, korang dapat duit dari sini. Okay, yang saya recommend adalah FlipMe. Okay, FlipMe ni pun third party, tak ada kena-mengena dengan Altron, tetapi akan duduk di atas blockchain Altron dan demo dia dah ada. Saya ada share dalam group saya kalau siapa yang nak download demo dia. Now, yang best dia benda ni apa? Inilah debit card kripto. Kenapa penting debit card kripto? Sebab ramai orang nak ceburi kripto. Tapi rasa aduh nak beli kat mana tak tahu, nak guna Luno, nak guna Binance, nak jual balik, keluar masuk bank account. Tak menarik. Macam saya banyak buat pembelian pada orang yang tak boleh nak beli. Sama je korang kalau tak boleh nak beli USDT untuk nak staking ke, nak jadi FlipMe punya shareholder ke, saya boleh tolong belikan. Tapi bahaya untuk saya sebab bila duit tu masuk dalam akaun saya, nanti adalah lembaga-lembaga yang tengah teropong kan. Okey. Sebab tu saya nak ada benda ni. Bila saya ada benda ni, apa yang best dia? Kripto saya ada dalam wallet apps ni. Yang mana demo tu samalah, nanti korang boleh tengok macam tu. Dan saya ada kad ni. Bila saya ada kad ni, saya pergi ke ATM sebab dia ada Visa, Master, banyaklah yang diorang, nanti saya akan tunjuk dia partner, tak lama lagi mungkinlah ada WePay lah apa benda semua tu kan. Okay, so sekarang ni saya pergi ke ATM, saya cucuk, saya akan dapat ringgit. Itu kalau saya pergi ATM saya nak dapatkan cash. Tak yang pening kepala, tak nak withdraw apa semua. Cucuk, tak melalui bank account saya langsung, terus keluar. Itu saya rasa sangat-sangat best. Okay, lepas tu saya pergi Lotus, Ion Big, beli barang, sampai ke kaunter saya wave. Saya guna kad ni je, duit saya semua dalam kripto, siapa pun tak tahu. Saya seorang je tahu berapa banyak duit saya. Okay, saya travel ke Singapura, ke US, ke tak kisahlah Dubai mana ke, cucuk ATM keluar dalam Dubai punya rial. Okay, pergi makan mana-mana tempat dia orang, swap, wave, semua tolak kripto. Jadi saya dah tak perlu pening kepala. Itu yang saya rasa benda ni best. Itu nombor 1. Nombor 2, okay, dia akan white labelkan kad ni. Maksud dia boleh di white labelkan jadi Amway. Contoh Amway nak kripto kan dia punya semua benda. Tapi dia nak ahli dia guna satu debit card. Dia orang akan buat debit card tu. So dia orang akan kerjasama. Sebab ni adalah syarikat yang buat debit card tu. So dia orang akan kerjasama dengan syarikat ni. Dia akan tukar logo ni jadi Amway. So orang Amway boleh pakai. Kalau korang pernah dengar ada satu kad baru ni viral dari segi Gigamax dan sebagainya, 1X card, okay. Kad tu pun third party yang buat, bukan dia orang yang buat. Saya dah pernah tengok kad dia kat belakang tu, saya dah tengok, bukan nama Gigamax ke Teramax ke. Jadi mereka white label. Okay, kenapa saya nak cerita benda tu? Sebab bila white label, ahli yang guna tu adalah ahli dia orang. Tapi bila ahli dia orang guna, kita owner FlipMe ni kita dapat income. Benda ni open satu dunia tau. Saya tak cerita Malaysia, saya cerita satu dunia. Jadi bila dia orang guna kad di mana-mana dan memudahkan kripto sangat-sangat, kita sebagai owner dapat duit. Sebab dia ada fee. Setiap kali tukar duit ni semua ada fee. Money changer pun ada fee. Okay? Dan kita dapat duit fee tu. Itu yang best dia. Okay, dah kita jadi owner kat sini dah dapat duit. Okay? Lepas tu satu hari dia akan keluar yang ini pula. Macam Facebook contohnya. Macam TikTok. Kita boleh jadi owner kat sini. Okay? Macam mana dia orang buat duit? Iklan kan? Saya rasa lah mungkin iklan lah. So iklan punya duit tu kita owner dapat. Senang ke kita nak ada Facebook sendiri? Senang ke kita nak jadi owner FlipMe ni? Ini peluang yang kita ada guys. Nak buka syarikat sendiri, saya pun dah tak berani buka dah. Dah buka 2 pun dah cukup, dah malas.
Sekarang saya tak payah buka, saya boleh jadi owner dekat sini. Jalan je benda saya dapat duit. Sini katalah teruk-teruk sangat saya boleh dapat $3 sehari. Contoh, nanti saya tunjuk kepada korang berapa korang boleh dapat. Sini pula saya dapat $5 sehari. Sini pula saya join pula lagi, okay, marketplace ni pula, dia jual NFT apa ke, saya boleh dapat 50 sen dolar sehari. Ni pula dia ada gaming. Okay, saya pun owner dekat sini. Orang beli jersey ke, beli bola ke, beli level game ke, saya dapat lagi $10 sehari. Campur banyak benda yang ada dekat sini ni semua Web3. Sehari silap-silap saya buat $50, $100. Itu yang, tapi kena ada bisnes lah. Kalau bisnes dia tak jalan, kita tak dapat apa-apa. Tapi guys, yang saya rasa seronok, kita boleh dapat income harian. Nanti saya tunjuk benda tu. Okay, now ini adalah Mavi punya website. Kalau korang dah register, ini saya buka untuk just video punya purposes sahaja. Alright, sekarang ni kalau korang nak beli staking, korang tekan dia ada butang macam 3 line kalau dalam phone tu. Korang tekan staking hub untuk staking, payment hub untuk payment. Ini adalah yang tadi kena mengena dengan loto tu lah. Tak beli tak ada masalah, tak ada dapat duit daripada ni lah. Okay, so kalau contoh korang beli staking, korang tekan di atas staking ni. Okay, so dia akan buka dekat sini, dan korang boleh pilih package lah. Macam saya kata $100 tadi, ingat beli dekat MAXC tak ada staking, beli dekat sini ada staking. Dia auto staking terus, jadi korang tak payah pening, beli je terus staking. Okay, so korang boleh pilih package mana dan buat pembelian. Alright, last yang saya nak ceritakan kepada korang adalah FlipMe. Okay, point nombor 1 yang korang kena tahu, kita dah tinggal 1.5 juta untuk stage pertama. Okay, lepas ni akan masuk stage kedua, ini penjualan saham. Stage pertama diorang buka 15 juta. Sekarang dah tinggal 1.5 juta pembelian saham. Kalau korang minat FlipMe, jangan terlepas stage 1. Itu je yang saya boleh beritahu. Sebab korang tengah tengok stage 1 sekarang ni. Nanti saya tunjuk kat bawah kenapa. Okay? Alright, ini partners yang saya kata tadi, banyaklah Vista Master, SEPA lah, apa benda lah. Okay? Dalam demo yang saya tengok, dekat atas ni ada add fund. Jadi korang dah tak payah beli dah melalui Binance ke apa ke. Korang boleh beli guna debit card. Tapi cuma yang saya takut, beli guna debit card, credit card ni fee dia tinggi. Mungkin tinggi. Tapi kita sebagai owner dapat duit kot saya rasa daripada fee tu. Tak kisahlah dia orang nak pakai. Tapi bagi saya, mungkin orang yang tahu beli di Binance boleh transfer masuk sini je. Okay. Tapi orang yang tak tahu boleh je tekan add fund, beli dekat situ. Kita sebagai owner kita dapat duit. Itu dia ni orang guna SEPA dan Swift nanti. Memang gila lah benda ni guys. Okay. So 50 juta yang dibuka untuk pembelian saham. Alright. Ini apps dia, boleh tengok demo dah ada semua. Okay. Ini adalah kad dia. Dan setiap ni perlu dibeli. Macam contoh yang ni Black Elite Black Metal. Dia kalau lagi power, lagi mahal, lagi banyak benefit dia. Mungkin withdrawal sehari dia $100,000. Mungkin macam tu. So $100,000 sehari tu korang nak beli kereta cash pun boleh lah. Kalau korang ada benda ni, nak beli rumah ke apa satu hari kan. Saya tak tahu. Tu semua nilai tu belum ada lagi. Okay, yang ini pula mungkin rendah sikit harga, dan ini yang paling standard, mungkin paling murah lah, mungkin berapa puluh dolar untuk beli kad ni. Okay, alright. So macam mana cara dia? Setiap kali transaksi berlaku, okay, tak kisahlah keluar kat ATM ke, beli tadi debit guna add fund ke, beli kripto guna add fund ke, pergi Tesco ke, pergi mana-mana ke, setiap transaksi yang berlaku tu akan berlaku 100% diorang charge fee. Daripada 100% tu, diorang pecahkan macam ni. 50% ni sebab diorang ada bagi cashback, diorang ada bagi macam-macam lah. Orang yang guna kad tu pun ada cashback. Mungkin ada marketing kan diorang nak buat ke apa benda, diorang akan guna duit daripada sini. 30% real business ni, dah ada pecahan ni guys. 30% daripada duit fee tu adalah operational cost mereka, gaji pekerja mereka dan sebagainya. 20% ni lah akan di-share balik pada kita. Okay? Sorry guys. Okay. So revenue 1 10%, revenue 2 10%. Saya minum air sekejap. Okay, so revenue 1, revenue 2 10%, 10%. Okay, revenue 1 saya rasa yang atas ni lah. Apa dia? Crypto kepada fiat. Maksud crypto, Bitcoin ke, USDT ke, dia bukan limit pada ULX saja, dia akan ada beberapa coin yang kita boleh pilih. Okay, so kita cucuk di dalam ATM, kita keluar ringgit. Ini adalah fiat. Jadi dia ada fee. Dekat situ kita dapat duit sebagai owner.
Lepas tu dia ada monthly subscription. Nak pakai kad ni tiap-tiap bulan kena bayar. Kita sebagai owner dapat. Kita owner nak pakai kad pun boleh sebab orang suka tanya soalan tu. Of course kita nak seramai orang mungkin. Jadi kalau kita owner, kita guna pun. Kita yang guna, kita dapat balik duit kita as a business owner lah, persen. Tapi tak banyak lah kita guna, mungkin banyak. Tapi kita dapat balik dari sedikit persen tu lah. Dari tak ada, kita dapat. Lepas tu kita dapat cashback sebagai pengguna pula. Pengguna akan dapat cashback kalau kata bukan owner. Ini pun best. Apa dia ni? Shopping dekat Lazada. Shopping dekat Shopee, Amazon, eBay. Satu dunia ni. Guna kad tadi, belanja kripto, kita sebagai owner dapat duit. Dia orang belilah barang, tak apa, kita dapat duit. Kad purchase tadi saya kata yang macam black metal punya kad tu semua lebih mahal, situ pun kita dapat duit. Okay, so macam mana kita nak jadi shareholder? Ini package dia dan kita akan diikat dengan kontrak dalam dunia kripto yang dipanggil smart contract dan kontrak kita di dalam NFT. Sangat-sangat powerful benda tu. Okay, so sekarang ni package dia macam ni. Kalau korang beli saham $100, korang akan dibayar 2 kali, korang dapat $200. Okay, lagi tinggi $300, bayar 3 kali, dapat $900. 500 dapat 4 kali, 2,000. 1,500 dapat 5 kali, 7,500. Ini yang saya recommend kalau ada duit. Sebab apa nanti saya ceritakan. Lagi tinggi, sini 8 kali dapat 240,000. Okay, so persoalan ni yang orang suka tanya, beli 100, 2 kali dapat 200. Bila dapat balik? Itu yang orang suka tanya. Sebab kita suka game yang masuk hari ni, esok dapat balik. Itu yang kita nak. Masuk hari ni dapat 1%, esok dah tahu dah. Tapi tak, benda ni tak. Benda ni kena tunggu ada transaksi. Contoh, hari ni ada 1 transaksi, bulan depan ada 3 transaksi, tahun depan ada 2 lagi transaksi, silap-silap $200 ni korang akan dapat dalam masa 10 tahun. Itu cerita tak best. Dari segi transaksi tu tak logik lah jadi macam tu. Sebab apa? Kita sekarang ni lepas COVID pun kita dah pakai debit card, kita dah pakai QR, kita dah tak pakai dah cash-cash ni sangat. Ramai orang yang pakai. Satu hari, saya kalau kata pergi tempat-tempat mana pun satu hari, kedai makan pun kan, satu hari 3-4 kali kita guna. Jadi korang bayangkanlah transaksi tu nak jadi macam mana, tambah-tambah dunia kripto ni lagilah orang tak nak melalui bank account langsung dah, nak guna benda-benda macam ni lagi mudah. So korang bayangkanlah transaksi tu akan jadi macam mana. So kalau banyak transaksi, silap-silap sebulan dapat balik. Kalau lagi banyak seminggu, lagi banyak satu hari boleh jadi. Kalau lagi gila guys, benda ni boleh jadi guys, tapi bukan sekarang. Mungkin makan 2-3 tahun, silap-silap 100 beli hari ni, sejam dapat balik 200. Okay, kalau transaksi dia terlampau banyak, dia boleh jadilah. Okay, itu cerita terlampau best. Cerita tak best tadi 10 tahun, cerita terlampau best 1 jam boleh jadi. Okay, so saya harap korang faham. Tapi guys, sekarang ni kalau korang beli package $100 hari ni, minggu depan nak beli 300 tak ada masalah. Beli 100 hari ni, esok nak beli lagi 100 tak ada masalah. Selagi penjualan saham masih buka. Kalau dah tutup, korang tak jadi owner dah. Mungkin dia buka yang Facebook pula, korang jadi owner kat sana kalau tak sempat beli kat sini. Okay? Siapa yang dah beli? Katalah korang sempat beli 100 hari ni, minggu depan korang beli 500, minggu satu lagi korang beli 1,500. Ataupun bulan satu lagi korang beli 1,500 sebab penjualan saham dia masih ada. Dan bila korang dah dapat balik $200, hanya korang sahaja yang boleh beli balik package ni. Orang lain tak boleh beli dah. Tapi sebab korang sempat beli package ni, korang dah dapat $2,000, kena dapat balik 100%. Baru korang boleh beli balik package ni sahaja. Korang tak boleh beli package ni, dapat duit ni nak beli package ni. Tak ada. Korang hanya boleh beli package ni sahaja. Sama juga yang ini, dapat yang ini, korang hanya boleh beli balik package ni berkali-kali. Maknanya kalau yang ini masuk, sehari dapat balik 200, esok beli lagi, sehari lagi dapat balik 200, esok beli lagi, sehari balik dapat balik. Macam itulah dia punya cerita. Okay, alright. Ini package yang terlampau gila, $100. Saya terpaksa cerita sebab dia gila. 10 kali dapat $1 juta. Okay, so orang kata kalau mereka ada duit ni, orang-orang yang luar negara yang ada pension, dia dah boleh jadi jutawan. Bila? Cepat lambat bergantung pada transaksi.
Okay, kalau setahun, tiap-tiap tahun lah dia jutawan. Sebab dia beli balik, dia beli balik, dia beli balik. So dia boleh jadi jutawan, lepas tu isteri dia boleh jadi jutawan. Kalau dia geng-geng penyondol juga, dia boleh bagi isteri dan isteri dia, ataupun dia boleh bagi jiran dia ke. Ikut suka dia lah dia nak bagi siapa kan. Sebab dia yang beli package ni ikut suka dia. Dia tak mau bagi siapa, dia simpan seorang-seorang dia pun boleh. Okay, alright. So kita berada di stage 1 guys, macam saya kata 15 juta, tadi dah tinggal 1.5 juta. Kalau korang tak sempat beli yang ini, korang akan berkurangan 20%. Korang tak sempat yang ini, berkurangan lagi. Sebab tu saya kata kalau korang dah tahu, lebih baik korang berada di sini. Okay? Dan yang paling sayang di stage 4, sebab korang dah tak dapat revenue 2. So kurang lagi 10%. Okay? Itu yang saya nak bagi tahu. Tapi daripada, kalaulah contoh, orang tu baru dengar presentation dekat stage 6, dia daripada tak ada, lebih baik dia ada, sebab benda ni selagi transaksi berlaku dia dapat duit. Okay, inilah kalkulator dia last yang saya nak kongsikan kepada korang, at least korang faham. Okay, kita beli package $100 lah. Okay, sini package kita $100. Kita berada di stage 1. Nanti saya tunjuk perbezaan stage. Okay, inilah revenue 1 dan revenue 2 tadi tu. Beli kat Lazada, pergi ke Lotus, monthly subscription dekat purchase. Okay. Now, untuk mudahkan cerita saya anggap benda ni sebagai transaksi sehari lah. Okay. Cuma kad purchase ni awal-awal akan berlaku banyak. Lama-lama mungkin berkurangan. Dan kad purchase ni commission kita lagi tinggi. Sebab kalau saya turunkan benda ni, korang boleh tengok harga daily income kita tu dia akan berkurangan. Dia naik mendadak. Tapi kalau korang tengok atas ni, walaupun dia letak nilai 5 juta, saya turun, dia tak turun mendadak. Sebab ini transaksi dia punya fee sikit-sikit. Kalau kad ni mahal, so kita dapat 20% daripada situ dibayar balik pada kita. Saya harap korang faham benda tu. Okay, so saya nak anggap benda ni katalah sebagai transaksi harian, senang cerita 8 juta sehari. Okay, so kalau kita dapat 8 juta ni setiap hari, hari ni 8 juta, esok 8 juta, dalam tempoh 12 hari, korang dah dapat balik korang punya $200. Okay, saya harap korang faham. $100 beli, hari ni 8 juta, esok 8 juta, lusa 8 juta, korang dapat balik dalam masa 12 hari. Tetapi dia tak bayar kita dalam 12 hari. Dia bayar kita hari-hari. Cukup 12 hari dah cukup $200. Yang bahaya dia guys, kalau hari-hari korang dapat duit ni, hari-hari korang belanja, by the time 12 hari korang dah tak ada $200. Sebab dah belanja. Okay, so bila korang dah belanja, korang ada tempoh 30 hari untuk beli balik. Kalau tak beli balik, korang pun dah tak jadi owner untuk package yang $100 tu dah. Sebab tu korang kena simpanlah $100 tu sebelum korang belanja. Itu nasihat dia lah. Okay, now, bila kita tengok sini 8 juta sehari, ada orang yang tanya saya, boleh ke nak capai 8 juta dolar sehari? Okay, itu cerita best lah 8 juta. Okay, tapi boleh capai ke tak, saya nak tunjukkan kepada korang balik dekat sini, di dalam coin market cap. Last guys, saya nak tunjuk ni. Kalau korang tengok Bitcoin, transaksi sehari dia, 24 jam, adalah 20 bilion. Ethereum 8 bilion. Ether 32 bilion. BNB 500 juta. Dia lah tu 500 juta. Okay? Saya sebut 8 juta je guys. Ini 2,000 juta. Saya sebut 8 juta je tadi. Ini kripto ni, keluar masuk ni. Kalau dalam satu dunia punya kripto, okay, yang ada dalam coin market cap ni, hari ni turun sikit. Hari tu 50 bilion. Sekarang ni ada 46 bilion. Satu hari, 24 jam. Okay? Kita sembang kat sini 8 juta je. Boleh jadi tak? Berkemungkinan. Okay? So kalau jadi 12 hari lah korang akan dapat. Okay. So katakanlah hari ni transaksi tak best. Orang beli kad kurang. Okay? Hari ni korang dapat $8 lah. Esok pula lagi tak best. Semua orang beli kurang lah. Okay? So esok korang dapatlah 78 sen. Saya harap korang faham. Benda ni real business. Bukan 1% sehari, tak. Alright. So kalau esok naik balik, naiklah lagi. Jadi kalau maksimum 8 juta. Sorry ya. Maksimum ni tetap pada 8 juta. Dia boleh jadi 10 juta, 10 bilion, tak ada masalah sehari. Tapi kalkulator ni punya maksimum adalah 8 juta. So kalau 8 juta, itu yang saya kata boleh dapat dalam sehari. Tapi ni 12 hari lah kalau 8 juta. Dan korang dapat setiap hari $16. Okay, kenapa saya recommend 1,500? Sebab kalau 8 juta juga dengan 1,500 korang dapat balik dalam 30 hari. Okay, 7,500
tolak $1,500 sebab korang kena beli balik, korang akan dapat $6,000. $6,000 senang kira darat 5, RM30,000. Okay, so RM30,000 ataupun 20 hingga RM30,000 korang dapat tiap-tiap bulan gaji korang. Bukan sekarang dia akan berlaku, mungkin makan masa lah. Setahun lepas tu silap-silap tiap-tiap 30 hari korang dah dapat. So income korang tiap-tiap bulan RM20,000 dengan $1,500. Sebab bagi saya debit card ni lagi ramai orang akan guna daripada lepas ni Facebook dan sebagainya. Ini yang saya rasa ramai sangat yang akan pakai. Jadi rugi kalau korang tak belilah. Okay, kalau yang gila, yang ada banyak duit, 100,000, okay, korang akan dapat 1 juta dalam masa 60 hari kalau benda ni 8 juta transaksi, dan harian korang pun dah sangat-sangat mantap, 16,000. Okay, so last perbandingan, $100, 12 hari dapat balik 200 kalau 8 juta setiap hari. Sekarang ni kita tunjuk stage 6. Korang tengok 12 hari sini ya. So stage 6 korang akan dapat balik dalam 52 hari. Itu je beza. Tetap dapat $200 tetapi korang dapat dalam masa 52 hari, dan tadi harian $16, sekarang ni korang dapat $3. Okay, ni video app. Saya rasa saya tak payah nak tunjuk sangat video app ni sebab dah ada demo app boleh tengok. Okay. So benda ni tengah dalam proses. Q1 2024 bisnes akan jalan, kita sebagai owner akan dapat income. Alright, so itu sahaja sesi saya punya present. Saya harap korang faham. So kalau ada apa-apa soalan nak bertanya, dipersilakan tanya sebab this is the time untuk korang nak faham. This is the time yang korang kena tanya. Sebab kalau korang tak faham, nanti tak boleh buat tindakan. Nak tanya dalam Telegram semua, saya tak boleh nak tunjuk skrin dan sebagainya. Malu nak bertanya, tak ada masalah, dalam ruang chat, just tanya je. At least korang faham. So, siapa yang nak tanya apa-apa tak? Kalau ada di ruang chat, kalau tak buka mikrofon tanya pun tak ada masalah. Kalau kata tak ada, mungkin kita boleh endkan sesi kita. Tapi sebelum tu adalah benda-benda yang saya nak bagi tahu sedikit tentang marketing. Alright, saya tengok Tarmizi buka mikrofon. Ya tuan, ada soalan ke? Saya nak tanya. Assalamualaikum. Jadi saya nak tanya lah. Saya baru masuk je ni. Saya baru dengar je. Alamak, okey. Jadi yang $100 tu beli investor apa tu? Alright, $100 ni kita ada beberapa package, panjang cerita dia juga tadi, hampir sejam lebih. Okey, kita ada beberapa package. Satu adalah staking, satu lagi adalah Flip Me untuk kita jadi owner kepada debit card. Okay, dia Web3. So Mavi ni, kalau tadi tuan saya tak pasti dah register akaun percuma yang daripada saya punya Telegram group ataupun daripada mana Telegram group yang tuan datang, register percuma dulu. Dekat dalam Mavi tu kita boleh buat pembelian package dia lah. Staking tu adalah staking coin Ultron, yang mana coin ni sangat mantap lah. Dah banyak saya tunjuk perbezaan kita dengan saya compare dengan Binance dan juga Ethereum sebab kita nak ke sana. Kita insyaAllah kita boleh jadi macam mereka, sebab banyak Web3 yang akan masuk dalam kita punya blockchain, dan yang terawal nak jalan bulan 12 ni, Web3 yang betul-betul nak jalan adalah yang kena mengena dengan loteri. Dia gaming. Siapa tak beli tak jadi owner kat situ, siapa yang beli akan jadi owner. Yang saya recommend adalah Flip Me. So Flip Me ni kita jadi owner kepada sistem debit card. So debit card ni crypto punya debit card, jadi semua crypto ada dalam tu. Kita cucuk di ATM, kita keluar ringgit. Kita pergi shopping dekat mana-mana pun kita pakai Wave aja, kita dapat ringgit. Itu pengguna, tapi kita owner. Dia orang guna, kita dapat duit. Kita pun boleh guna, tak ada masalah. So buat masa ni saya recommend dua package ni lah, staking dan juga Flip Me. Kena buka akaun Mavi tu lah dulu kok. Kena buka akaun Mavi tu. Nanti saya tak pasti tuan dari kalau kata nampak saya punya Telegram search dia punya username SYEDMT. Saya type dia kat sini, nanti boleh cari. Nanti saya boleh kongsikan video rakaman, dan saya buat sesi macam ni setiap Isnin dengan Khamis pukul 9.30 malam.
Sebab kalau nak cerita balik semua kesian orang-orang yang ada kat sini kan. So saya kongsikan ada video-video yang recording semua pun dah ada. Kalau kata tak, nanti Isnin dan Khamis 9.30 malam lah kita buat lagi. Nanti Senin lah saya dengar pula. Boleh. Ataupun saya bagi link video nantilah. Nanti boleh PM saya dalam Telegram lah. Boleh macam tu. Okay. Sebab saya pun juga ni pasal Outron nampak tuan Syed bagi tahu lebih kurang tu. Boleh. Alright, terima kasih tuan. Apa ni, dia tak terlambat lagi kan nak masuk tu. Masih baru, tambah di Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, kita ni masih awal. Luar negara dah setahun lebih dah dekat luar negara. Tetapi kita ni bukan yang janji 1% sehari, tak. Ini lain. Ini CEO dia ada, tim dia tadi saya kongsikan kalau tengok. Tim dia pun dengan programmer dia semua ada. Tim dia kurang-kurang ada kat 60 orang yang dia kongsikan. Ini bagi saya sangat-sangat real lah, sangat-sangat lain daripada platform-platform di luar sana lah. Pendapat Bitcoin juga lah. Pendapat saya dia macam itu, tapi kita ni ada different sikit sebab kita akan ada banyak produk yang kita boleh market. So bagi saya, kita produk macam Amway dia ada produk base dia semua, tapi kita crypto. Tapi company ni boleh last long, yang macam mana Amway boleh last long lama. Saya nampak macam tu sebab banyak produk, dia bukan satu produk. Sekarang ada FlipMe, lepas ni dia akan ada satu macam Facebook juga, so kita boleh jadi owner kepada Facebook tu. Lepas tu dia akan ada macam game punya benda, maknanya orang katalah game bola, orang boleh beli jersey, beli level, beli apa dalam gaming tu, kita jadi owner kat situ. Orang yang beli game tu, kita dapat duit. So banyak projek dia sangat-sangat power lah bagi saya. Dan setiap benda kita jadi owner, itu kita dapat daily income. Dia based on real business. Tak ada business, tak ada income. Hari ni katalah tak ada langsung business, tak dapat income. Esok ada business, kita terus dapat duit masuk wallet kita. Wallet crypto. InsyaAllah. Alright. Okay tuan, ada soalan? Okay, alright. Waalaikumsalam. So siapa-siapa lain ada soalan lagi, kalau kata ada, boleh buka mikrofon dan bertanya supaya korang faham. Okay. Sementara nak tunggu ada soalan ataupun tak, saya just nak bagi tahu dari segi marketing yang saya buat. Okay. Saya ajar percuma. Siapa yang berminat, first kali kena register free account lah. Kalau tak register free account, saya tak bagilah. Okay. Siapa saja, tim korang pun. Okay. Sebab tu saya tak tahu datang daripada Telegram mana, sebab tim saya pun dah ada yang dah start buat marketing. Okay. Alright. So saya sebab bila kita market, sebab produk ni banyak kita boleh jual. Bila kita jual, kita dapat commission. Okay. So sekarang ni ramai orang datang kepada saya, dia kata saya tak erti cari orang. Orang-orang tu lah. Okay. Saya pun cakap saya tak erti cari orang. Dan apa yang saya buat, okay, orang cari saya. Saya buat marketing. Bila kita buat posting, semua tu saya akan ajar. Macam mana nak buat posting, macam mana nak buat video, semua saya ajar. Lepas tu dia akan masuk ke dalam landing page. Itu saya bagi percuma landing page tu pada semua orang. Okay. Lepas tu dalam landing page tu dah ada information. Lepas tu dia tekan, dia masuk Telegram group. Itu adalah Telegram group masing-masing. Okay. Semua database yang collect tu semua korang punya. Dia orang register semua bawah korang. Semua link tu semua dah semi-automatic punya sistem yang saya dah buat. Dan benda ni saya bagi percuma pada korang yang nak buat marketing. Sebab ramai orang nak buat duit. Sebab benda ni, orang yang tak ada duit pun boleh buat dalam masa sebulan percuma. Sebab kita tahu ramai orang tengah susah kan. Inilah yang saya nampak cara paling best, cara paling mudah, sebab tak payah pegang produk, tak payah buat apa, dari rumah aja, free, zero cost. Semua marketing pun free, semua tools pun free saya bagi. Lepas tu, orang dah masuk Telegram group korang, dah berminat nak tahu tapi still tak faham, bawa masuk sesi kita Isnin dan juga Khamis. Saya sekarang ni dah start pula setiap hari Selasa training
training marketing. Saya bagi secara percuma. Kenapa saya boleh ajar training ni apa semua? Sebab saya buat dah ada result, nombor satu. Nombor dua, saya pun dah banyak yang saya dah belajar, bayar mahal-mahal juga untuk bisnes-bisnes saya yang sebelum ni. Dengan Azizan Osman pun saya dah sampai level Sapphire dan sebagainya. So itu yang saya nak bagi secara percuma pada siapa tim saya yang nak gerak sekali. Itu yang saya bagi. Siapa yang berminat, sekali lagi kat Telegram saya yang belum masuk support group, bagi tahu saya buat masuk percuma, tapi syarat register account free dulu. Itu sahaja. Okay, so kalau kata tak ada apa-apa soalan, itu sahaja perkongsian saya hari ini. InsyaAllah Isnin dan Khamis 9.30 kita boleh jumpa lagi. Ada soalan? Oh, hari ni ada. 30 hari pertama percuma tu macam mana boleh dapat income? Yes. Untuk 30 hari yang pertama, sebab Mavi bagi kita join secara percuma. Jadi kita dapat, of course kita kena dapat orang beli. Kalau orang tu masuk percuma, macam mana company nak bagi? Sebab bagi saya benda real. Okay, tak ada company yang boleh bagi. Sebab ada orang tanya, kalau saya tak buat apa-apa tak boleh dapat duit ke? Ada orang sampai tanya, tak masuk, dah lah tak letak modal, tak nak buat apa-apa lagi tapi nak dapat duit. Bagi saya tak adalah, kena usaha. Bila free, usaha. Bila ada modal, kalau modal kecil pun saya encourage orang buat benda ni sebab saya ajar ilmu tu secara percuma. Okay, so 30 hari pertama tu kena laju. Sebab lepas 30 hari tu korang kena bayar $49. Okay, $49 ni adalah bisnes. Siapa yang tak nak buat bisnes, nak pasif saja, tak perlu bayar $49 ni. Siapa yang bayar $49 ni subscription untuk 1 tahun. Lepas tahun kedua kita bayar lagi. Dan saya baru buat benda ni 3 bulan guys. Saya dah buat income US dollar daripada rekrutmen orang aja. Alhamdulillah guys. Sangat-sangat mantap guys. Tak kurang daripada $2,000 hingga $3,000 satu bulan boleh dapat yang saya buat sekarang ni. 2,000. Saya tak buat benda lain, saya hanya di rumah. Saya dah buat macam-macam benda online, tapi yang inilah yang bagi income yang alhamdulillah. Dan saya rasa saya nak tahun depan ni saya nak push naik rank. Kalau korang tengok dalam Telegram group ada saya mention, ada satu group ni tinggilah rank dia tu, agak tinggi. Saya pun tak ingat nama dia, Crown Diamond tak silap saya. Kenapa saya nak capai rank Crown Diamond tu? Sebab rank yang ke-5, ke-6 dah start dapat duit bonus, dia orang bayar. Naik rank je dia bagi bonus. Yang rank ke-5 tu $500. Yang Crown tu dah rank ke-10 ke-11 saya tak ingat. Crown Diamond tu dia bagi $90,000. Okay, saya punya leader baru naik. So dia dapat $90,000 duit bonus sahaja. Kalau kita dah dekat RM500,000 tu untuk jadi tahun depan, tu target saya tahun depan. Sebab saya dalam industri dulu pernah lah MLM masa tahun 2005 saya pernah naik rank yang gila-gila. Sekarang ni saya buat suka-suka, tapi yang ini saya nampak boleh pergi jauh. So saya nak cuba capai rank tu. Lepas rank tu, tadi $90,000, lepas rank tu $150,000 pula. Lepas rank tu, rank yang paling last kalau korang check dalam Mavi tu ada, rank yang paling last $10 juta dia bayar. Macam mana syarikat ni boleh bayar? Okay, korang kena faham, $49 tiap-tiap tahun yang kita bagi kat dia tu, duit tu 100% pergi kat dia, kita tak ambil. Okay, lepas tu banyak lagi lah cara yang dia orang buat duit kau-kau lah, Mavi ni lah sebenarnya Mavi. Okay, so itu saja yang saya nak kongsikan. Ada apa-apa soalan lagi ke? 30 hari pertama, yes, percuma boleh buat tapi kena cepat. Sebab habis 30 hari tu kena bayar dah $49. Kalau tak dapat commission dah. Okay, alright. So kalau kata tak ada apa-apa, itu sahaja guys. Kita jumpa lagi di sesi-sesi yang akan datang. Assalamualaikum guys, bye.